Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Hidayah, muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun sekali lagi pada malam ini. Setelah beberapa bulan kita berehat daripada kuliah-kuliah seperti ini, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin, para jamaah sekalian, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung lagi perbahasan menggunakan kitab Mastika Hadis dalam bahagian muqaddimah dan jilid yang pertama, dan kita sambung bacaan pada muka surat 29 dalam kitab edisi tulisan Rumi pada tajuk yang baru, bab yang keempat, kelebihan-kelebihan agama Islam. Jadi bila kita sedar atau tidak sedar, apabila Allah Subhanahu wa taala mengurniakan agama Islam ini khususnya kepada diri kita sendiri, kita menjadi insan yang terpilih untuk menerima cahaya Islam ini, maka wajiblah kita mensyukuri, wajib kita berterima kasih di atas nikmat kurniaan yang sangat besar ini,
Dan sebab itu malam ni kita nak tengok sedikit dalam ruang masa yang ada kelebihan kita menjadi atau menganut agama Islam, dan kelebihan-kelebihan yang kita nak tengok pada malam ini tidak ada pada agama yang lain, tidak akan dapat diperolehi pada agama yang lain. Sebab itu kita kena tengok, kita kena fahamkan betul-betul, insya-Allah, dan moga-moga Allah beri kebaikan, dan insya-Allah kita sama-sama berdoa supaya Islam yang ada dalam diri kita pada malam ini dikekalkan Allah sehingga kita mati bertemu dengannya suatu hari nanti, mati sebagai seorang Muslim, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Disebut dalam kitab ini, tuan-tuan, para sahabat sekalian, ayat yang ketiga surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat yang ketiga dalam surah Al-Maidah, yang dikatakan ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang mengerjakan hujjatul wada', haji yang penghabisan, haji yang terakhir, yang disebut dalam sejarahnya dinamakan haji itu dengan hajjatul wada' atau hujjatul wida', dengan maksud haji yang penghabis, haji yang terakhir. Kerana itulah haji yang pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayatnya menyebut Rasulullah mengerjakan haji sekali dan umrah sebanyak 4 kali sepanjang hayat baginda. Jadi tuan-tuan, para sahabat sekalian, apa ayat tersebut? Pada hari ini kata Allah, kami telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Maknanya Islam yang Nabi bawa tu dah lengkap, dan kami telah cukupkan bagi kamu wahai Muhammad nikmat kami kepada kamu, dan waraditu lakumul Islam madina, dan kami redalah Islam itu menjadi agama kamu. Bila Nabi bacakan ayat ini, sebagaimana sejarah yang menyebut, ramai sahabat yang gembira, yang seronok, sebab ayat ni menceritakan Islam yang Nabi bawa itu lengkap. Tiba-tiba dalam ramai yang gembira, Abi Bakrin menangis. Lalu ditegur oleh sahabat yang lain, wahai Abi Bakrin, kenapa kamu menangis? Sedangkan ayat ini menggambarkan pada kita cantiknya Islam sudah lengkap. Nabi dah jalankan tugasnya dengan baik. Lalu dijawab oleh Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, itulah yang aku sedihkan. Bila Islam dah lengkap, bila perjuangan Nabi ni dah kira selesai, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak akan lama lagi bersama dengan kita. Dia je nampak ayat tu turun bagaimana. Abi Bakrin aja boleh baca apa sebenarnya di sebalik ayat itu.
Betul lah, seronok Islam dah lengkap dah, tapi Rasulullah akan pergi. Tu yang dia menangis. Pasal dia tahu Rasulullah akan wafat tak berapa hari selepas itu. Jadi tuan-tuan, para sahabat, muslimin, muslimat yang menonton live pada malam ini, kita nak sebut, bila Allah kata di hujung ayat itu tadi, Allah kata kami redalah Islam itu menjadi agama kamu. Jadi tuan-tuan, syukur sangat-sangat Allah Ta'ala memilih kita jadi orang Islam, menjadi seorang Muslim, seorang Muslimah. Dan nikmat ini wajib kita syukuri. Saya pernah sebut dah banyak kali sebenarnya, dalam kuliah sebelum ini di sini dan di tempat lain juga. Dalam keseluruhan average, kita kira pukul rata lah tak, pukul kasar, 6-7 bilion manusia yang masih hidup dalam dunia pada hari ini. Yang dibuat kajian hanya 1/3 saja. 1/3 dari penduduk dunia yang ada dan masih hidup pada hari ini, 1/3 sahaja yang menganut agama Islam. Bermaksud 2/3 kita tak sebut kafir lah, kita kata not yet Muslim. Itu bahasa lembut sikit, belum dapat cahaya Islam. 2/3, maknanya katalah 6 bilion lah contoh tak, 6 bilion, maknanya 2 bilion saja Islam, 4 bilion lagi non-Muslim, belum Islam. Maknanya Islam tu sikit, non-Muslim tu lebih banyak tak? 2/3 tu lebih besar daripada 1/3. Itu yang saya sebut tadi, kita beruntung sebab masuk dalam kategori 1/3 itu. Sebab cahaya Islam ini Allah yang bagi, Dia yang pilih pada siapa yang Dia nak bagi. Sebab itu mungkin kita pun kan, kalau saya sebut benda ni, saya rasa kita pun tak puas hati juga. Tak puas hati apa? Pasal apa Ustaz Abu Talib tu kafir? Pasal apa Abu Talib mati kafir Ustaz? Kita pun rasa macam tak puas hati lah. Patutnya dia mati dalam Islam lah. Sebab dia bapa saudara Nabi. Sebab dia orang yang paling kuat defend Nabi di saat Nabi susah di Makkah pada masa itu. Jasanya menjaga Nabi sejak kecil, sejak datuk Nabi meninggal, Abdul Muttalib. Dekat-dekat Abdul Muttalib nak mati pada masa itu, dia manggil semua anak-anak dia. Antara anak dia ialah Abu Talib. Lalu dia pesan ke Abu Talib, sebab itu kot yang dia nampak boleh harap nak jaga Nabi. Dia kata, wahai Abu Talib, aku ni rasa tak apa lama nak mati dah ni. Kata ayah dia lah kan, ayah dia Abdul Muttalib lah. Lalu dia pesan, kau jagalah cucu aku Muhammad ni dengan baik, kalau boleh lebih hebat daripada kau jaga anak kau sendiri. Lalu Abu Talib mengambil wasiat itu, mengambil pesanan itu, dan dia jaga Nabi sejak kecil lebih hebat daripada menjaga anaknya sendiri. Mana bukti? Ada bukti. Antara anak Abi Talib namanya Saidina Ali. Itu jadi sepupu Nabi. Saidina Ali itu anak Abu Talib lah, Ali bin Abi Talib. Lagi Akil bin Abi Talib. Saidina Ja'far bin Abi Talib. 3 beradik.
Saidina Ali, Saidina Aqil, Saidina Ja'far. Ini 3 beradik lelaki anak Abu Talib. Abu Talib pernah pesan pada 3 anak lakinya. Dia kata, sekarang ayah akan jaga Muhammad ni. Kamu anggaplah macam adik-beradik kamu sendiri. Cuma satu je ayah nak pesan, tiap-tiap pagi untuk sarapan pagi lah, kita panggil breakfast. Sebelum Muhammad sentuh semua makanan atas meja ni, roti ke, buah kurma ke, apa benda lah, roti canai ke apa benda, kok ada lah masa tu. Roti ada kok no. Tepung ada kan, gandum. Cuma dia tak adalah roti canai ular tu. Viral kan. Saya pun risau nak telan tu, tengok bentuk ular tu. Tuan tengok roti canai ular tu dekat Kelantan. Dia uli tepung tu bentuk macam ular. Tang kepala tu penyek. Lagi tak lalu nak makan tu. Tapi penuh kedai. Sebab orang kita suka yang pelik-pelik tak. Ada yang buat roti canai emas. Roti canai bentuk ni emas, topeng ni, pelitup muka ni. Siap ada tali tepi tu kan. 4 segi, lepas tu bawah tali. Viral juga. Jadi Abu Talib pesan 3 anak laki dia, selagi Muhammad belum makan, selagi Muhammad belum jamah, belum breakfast, belum sentuh, kamu 3 orang jangan berani-berani usik. Lepas Muhammad makan, ada balance, baru kamu ambil. Sampai macam itu Abu Talib jaga Nabi masa Nabi kecil. Tiba-tiba mati kafir, masuk neraka. Kita pun tak puas hati tak? Ni kalau cerita tak puas hati lah, tak? Apa ni ustaz? Patutnya Abu Talib tu masuk syurga lah. Mati dalam Islam. Patutnya dia dapat cahaya Islam. Dia jaga Nabi ustaz. Bukan jaga YB, jaga Nabi. Oh, jangan main tuan-tuan. Dia jaga Nabi. Sebab biasanya orang yang terkait dengan Nabi ni selalunya akan ke syurga. Tak kira siapa. Ibu susu Nabi ke, kan? Mana yang Nabi pernah sentuh ke, Nabi pernah tompang rumah dia ke, apalah yang berkait dengan Nabi ni selalunya akan masuk syurga. Tengok-tengok Abu Talib masuk neraka. Kita nak cakap apa? Itu hidayah Allah. Cerita tak puas hati, kita memang tak puas hati tak? Patut dia syurga ustaz, patutnya dia mengucap mati dalam Islam masuk syurga. Besar jasa dengan Nabi. Itu kita punya cakap. Tapi Allah punya side lain. Sudut Allah itu hak dia. Dia nak bagi ke dia tak bagi, itu bukan urusan kita. Sebab itu saya kata tadi, kita dapat cahaya Islam, syukur. Kan selalu saya bacakan hadis. Antaranya Nabi SAW bersabda, "Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibb wa la yu'tid din illa liman ahab." Yang bermaksud, sesungguhnya kata Nabi, Allah mengurniakan dunia ini pada orang yang dia sayang, iaitu orang Islam, dan pada orang yang dia tidak kasih, iaitu orang bukan Islam. Dunia ni Allah bagi sama rata lah. Orang kafir pun kaya, orang Islam pun kaya raya. Orang kafir pun berkuasa, orang Islam pun berkuasa. Orang kafir jadi pemerintah, orang Islam pun jadi raja pun ada. Ini cerita dunia. Allah kata, Nabi kata, Allah bagi semua. Dan ini dia panggil sifat Ar-Rahman, Maha Pemurahnya Allah. Ini yang kita nak kena tiru ni. Pemurahnya Allah, dia tak peduli siapa. Engkau melawan dia ke, engkau semayang ke, engkau tak semayang, dia bagi oksigen juga. Kan? Baik Allah ni. Terlalu baik. Cuba tengok adik-beradik kita, ada tak semayang? Ada. Ipar duai berlambak. Menantu ada juga tak semayang. Pak mentua lagi hebat,
tak semayang tak? Kan? Tapi hidup sihat. Dia sihat daripada kita yang semayang ni. Kita yang rajin semayang ni dengan gout, dengan sakit pinggang, sakit lutut, sakit sendi, sakit urat, semua ada. Kan? Yang tak semayang kadang sihat je. Pelik juga kita tengok kan. Yang tak semayang sihat duduk kedai kopi steady. Jarang jumpa klinik kesihatan tu. Tuan-tuan yang biasa ambil ubat yang 3 bulan sekali tu tak? Biasa saya tengok orang tua banyak kan. Pergi klinik kesihatan, ambil ubat 3 bulan sekali. Sekali buat balik sebakul. Sampai dah tak tahu buat apa nak kena telan kan. Salah telan mati terus. Yang kita pergi klinik kesihatan tu, yang jumpa kat klinik tu siapa? Semua geng masjid tu. Mana ada geng eko kat situ? Tak ada. Geng eko sihat walafiat. Kan? Geng tak semayang sihat dia, tak ada klinik kesihatan. Yang semayang sakit lutut tak? Nak buat macam mana tuan? Allah sayang kita. Jadi Nabi kata dunia ni Allah bagi semua. Ini nama dia Ar-Rahman, pemurahnya Allah. Orang tu sujud ke, orang tu tak sujud, dia bagi udara, dia bagi duit, dia bagi harta, dia bagi kaya, semua dia bagi. Ini dia panggil Ar-Rahman, Maha Pemurah. Kita kalau pemurah pun orang panggil kita dermawan. Ada tak limit dia kan? Ada limit. Kadang kita bagi pada orang yang kita nak bagi je. Kadang orang tak kenal kita tak bagi. Kadang orang yang kita musuh lagi tobat lah, kira salam je lah, tak bagi langsung. Itu pemurah kita ada juga had. Pemurah Allah unlimited punya. Dia tak kira orang tu melawan ke, orang tu Yahudi ke, kafir ke, apa ke, tak ada agama ke, dia bagi. Tetapi kata Nabi SAW, wala yu'tid din illa liman ahab. Tetapi kata Nabi, Allah tidak mengurniakan cahaya Islam ini, Allah tidak beri cahaya agama Islam, hidayah ini, illa melainkan liman ahab, melainkan pada orang yang dia sayang sahaja. Dalam erti kata lain, bila kita jadi orang Islam, Allah bagi hidayah Islam, bermakna kita ada ruang untuk dapat kasih sayang Allah. Bila ada ruang dapat kasih sayang Allah, kena pegang betul-betul antara ajaran agama Islam, iaitu Islam melarang kita memegang satu sifat atau berwatak dengan satu watak yang namanya berputus asa. Islam tak bagi kita putus asa. Kan? La taqnutu mir rahmatillah. Allah sebut dalam Quran, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Sebab apa tak boleh putus asa ni? Putus asa ni macam mana nak terjemah? Putus asa lah, senang faham nak. Fras, kecewa. Teruk sikit, frah menonggeng dia panggil. Islam tak suruh kita frah menonggeng, kecewa, orang kata dah hilang punca. Tak perlu semua benda tu. Sebab apa Islam tak bagi putus asa? Allah ada. Sebab kita ada Allah. Sebab kita orang Islam mengaku Allah tu ada. So tak perlu nak putus asa, nak kecewa. Sebab bila kita putus asa, maknanya kita tidak redha dengan ketentuan dia. Itu je, sefirnya begitu. Memanglah Allah akan uji kita. Ayat kedua surah Al-Ankabut, ayat nombor 2 surah Al-Ankabut. Ahasiban nasi ayyutraku, adakah manusia itu menyangka kami akan biarkan mereka begitu aja? Itu Allah sebut.
Ayyaqulu amanna, dengan kami biarkan mereka mengaku, oh kami beriman, begitu aja. Wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. So kalau kita mendakwa kita beriman, kita akan diuji oleh Allah. So bila diuji, kuncinya sabar dan redha. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan bunyi macam-macam sangat. Saya cerita itu hari, saya dengar dalam radio tak, syahdu kat cerita tu, tapi ada pengajaran. Ada seorang perempuan ni, dia buat panggilan, dia cerita pengalaman hidup lah, ujian-ujian hidup. Dia diuji oleh Allah 6 tahun. 6 tahun dia berkawan. Kalau bahasa hari ni berkapal lah, couple. Dia couple dengan satu mamat ni 6 tahun bercinta kan, sesuai kenal. 2 hari lagi hari nak menikah tuan, mamat tu hilang, terus tak dapat dihubungi. Tengok ujian tu, ujian yang dia nak kena tu. Dia kata, mana saya nak letak muka saya lagi, 2 hari lagi nak majlis ni, pengantin lelaki, bakal pengantin lelaki tu tiba-tiba hilang macam tu je. Kalau Arab kata la salam wala kalam tak ada apa-apa perkataan pun, tak ada tak ada tak ada bunyi, tak tahu ruyup macam tu aja. Dia kata, mana nak letak muka, kita dah panggil jemputan, caterernya lagi, mesti orang akan membawang punya kan, tentera bawang mesti bangkit punya lah dia mesti nak membawa, ui pasal apa ni 2 hari lagi batal, mesti ada bunyi punya. Tentera bawang mesti dia nak membawang aja, kan. Jadi tuan-tuan, dia kata mula-mula dia down juga, tapi lepas mak ayah dia pun nasihat, sabar, redha semua kan, dan dia bersabar dan diterima. Akhirnya diterima. Dia rasa kadang sampai nak macam nak bunuh diri tuan. Oi, jangan buat main tuan. Ada orang lagi teruk pada tu, saya dengar dulu, hari menikah pengantin lelaki tak datang. Itu lagi harunya cerita. Siap dah pakai baju pengantin tuan-tuan. Allah nak uji ni macam-macam. Kita hari menikah okey, pengantin perempuan datang, makwa lama pun datang sekali, kacau tu. Ni contoh, tak berlaku pada siapa-siapa, ni contoh je kan. Kacau macam tu. Jadi tuan-tuan, akhirnya dia kata, saya sabar. Setahun selepas itu dia dapat jodoh dengan seorang lelaki lain yang dia kata berpuluh kali ganda lebih baik daripada hak yang 6 tahun dia kena hilang tu. Itu berkat kesabaran. Sebab itu kita ni apa pun jangan kecewa. Jangan kecewa yang, yalah, kecewa ni perasaan. Kadang-kadang benda tu jadilah, apa yang kita nak tak dapat, memang kita kecewa, memang kita frust lah. Tapi kena ingat, kecewa tu janganlah orang kata sampai melampau-lampau kan, sampai lupa pada Tuhan bagai, sampai dah tak semayang, frust punya pasal. Tu janganlah. Sebab wa huwa ma'akum ainama kuntum, Allah sentiasa ada dengan kita di mana saja kita berada. Tapi kena ingat, bila saya sebut Allah sentiasa ada tu, kita kena ingat begini, jangan salah kefahaman. Tuan-tuan ingat tak, mula-mula Covid datang Malaysia, mula-mula PKP 18 Mac kan, tutup semua, nak bergerak pun tak boleh, duduk je dalam rumah. Memang ketat betul masa tu kan. Kita pun duduk rumah tuan, tak ke mana kita. Pergi dapur, pergi depan ke dapur, tu yang tangga pintu peti ais tu. Dah tak ada kerja, untuk ke darah aja kerjanya. Lepas tu masjid tutup kan, tak boleh. Ada tak tuan-tuan dengar suara-suara sumbang masa tu? Apa tutup masjid, kita nak semayang sujud, Allah kan ada katanya. Sudah. Itu yang bahaya, salah kefahaman.
Memanglah Allah tu ada. Memang kita nak suruh jangan tutup masjid sebab ini rumah Allah, kita nak sujud senang. Tapi kan virus tengah melanda dahsyat masa tu kan, tengah menggila masa tu. Kita ada kaedah lain yang kita kena ikut. Tuan-tuan pernah terfikir tak tuan-tuan akan semayang satu hari nanti dalam keadaan macam ni? Mana pernah terfikir kepala otak kita? Mana pernah kita terfikir satu hari kita kena solat berjamaah dalam masjid dengan ada nombor-nombor dekat soft tu, dengan jarak semeter-semeter bagai. Tak pernah fikir tuan. Tok imam nak jadi imam pun nak sebut rapat dan luruskan soft pun dah tak boleh lah. Nak rapat apa ke benda 1 meter kan, kekok jadinya. Tapi kita kena ikut SOP tu, kena ikut aturan. Bila tutup masjid, riuh rendah masa tu. Oh, Pasaraya Giant buka, masjid tutup, apa ni semua kan. Mula keluar macam-macam tentera bawang tadi. Bila dah buka, haram tak datang pula dah. Ini di Kutub Utara sebenarnya kan. Saya sebenarnya susah hati tuan-tuan, saya cakap betul-betul punya. Saya risau tengok bila masjid dah buka macam ni, orang tak datang. Bukan orang tak datang, orang tak ramai. Saya jangka-jangka bila Menteri Agama umum boleh buka masjid dengan SOP, boleh start kuliah. Saya rasa macam syok ni, masjid mesti penuh. Rupanya meleset tuan-tuan. Saya tak tahu pasal apa. Saya nampak 2 sebab je. Satu, mungkin orang masih takut lah kan dengan COVID ni, orang risau lah nak pergi SOP yang ketat tu. Yang kedua, yang paling saya takut lagi sebab tu ialah sebab manusia dah selesa semayang kat rumah selama 3-4 bulan. Dia dah selesa semayang kat rumah kan, semua 5 waktu kat rumah. Sampai tuan-tuan pun dinaik taraf jadi imam 1 di rumah masing-masing. Terutama imam tarawih itu hari kan. Baru tahu susah jadi tok imam. Makmum masih bunyi. Tahu dah ayah ni gang li'ila fi Quraisy. Rakaat kedua tarawih. Dia lah kali dia panggil bapak dia Quraisy macam tu je. Sebab itu je surah diulang-ulang je kan. Jadi tuan-tuan, saya takut selesa tu membahayakan kita. Saya tak tuduh lah, tapi itu antara punca yang saya rasa orang tak bersungguh nak datang masjid. Mungkin orang dah selesa kan, dengar kuliah pun online. Ni yang dengar online ni tak apalah pasal duduk jauh kan. Dah hari-hari sepanjang PKP 3-4 bulan, semua ustaz majoriti buat kuliah online setiap hari, non-stop tuan-tuan. Saya pun hari-hari buat live. Ramadan 2 kali sehari saya buat live. Gila punya kerja tuan. Dah tak boleh buat apa kan. Kita gunalah medium yang ada tu, baguslah. Ramai yang belajar kan, ramai yang dapat ilmu juga. Tapi Allah tarik nikmat, kita boleh tengok masjid tapi tak boleh masuk. Itu satu hukuman yang paling besar Allah bagi pada kita. Kita ada kereta, minyak turun sampai RM1.40 1 liter, tapi tak boleh berjalan kereta. Geram je tengok harga minyak tu kan. Geram saya geram, saya pergi isi kat, tapi tak boleh jalan ke mana pun kan. Rentah daerah pun susah, rentah negeri kena bayar RM1,000 pula. Masih itulah kan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, maknanya kita tak perlu nak kecewa yang melampau-lampau, sebab Allah sentiasa ada dengan kita. Dan bila kita jadi orang Islam ni yang paling cantik, sebab Allah menyediakan satu link untuk kita 24 hours munajat pada dia bila-bila masa. Di rumah kita boleh munajat, di rumah dia di sini pun kita boleh munajat, dalam kereta pun boleh munajat, sambil mandu boleh berdoa, boleh-boleh belaka. Ada semayang pun boleh berdoa, tak ada semayang pun berdoa, tak ada apa masalah. Menghadap kiblat pun tak apa, tak menghadap pun tak apa, berdoa kan. Ialah kadang tengah mandu nak menghadap kiblat macam mana kan. Sebab Imam Ghazali kata kiblat bagi doa ialah langit. Maknanya di mana pun kita tengok mesti ada langit kan. So maknanya
tak apa. Doa menghadap mana pun tak apa, tapi afdalnya menghadap kiblat lah. Tapi dalam keadaan tertentu yang kita susah nak mencari kiblat ni, macam mandu ke apa, tak apalah. Cuma nak sebut, itulah peluang yang paling mahal yang Allah bagi pada kita. Tapi kadang-kadang kita tak ambil munajat tu. Kita tak ambil peluang untuk bermunajat dengan dia secara betul, meluahkan apa permasalahan hidup kita pada dia. Sebab tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Allah tu dia bagi. Tak, dia bagi semua. Tapi kita lah kadang-kadang tak nak ambil peluang. Kita pergi luah pada tempat-tempat yang tak sepatutnya kita luah. Jadi mulai malam ini, hari ini 1 Zulhijjah, malam kedua, 10 hari pertama Zulhijjah ni sebenarnya hari yang sangat hebat. Ya, Nabi kata kelebihan beramalnya tak boleh ditandingi oleh mana-mana hari yang lain, oleh mana-mana amalan yang lain. Kita beramal dalam 10 pertama Zulhijjah ni malam kedua dah ni. Tak kira lah puasa sunat ke, puasa Arafah nanti 9 Zulhijjah ke, zikir, selawat Nabi, sembahyang sunat, puasa sunat, apalah semua amalan yang kita buat 10 hari pertama Zulhijjah ini, Nabi kata tidak ada amalan yang boleh challenge kelebihan itu. Lalu sahabat tanya Nabi, walaupun kami berjihad wahai Rasulullah, sebab jihad tu kan amalan paling hebat lah kan, berperang tu. Ya, kata Nabi, walaupun kamu berjihad, tetap tak boleh lawan kelebihan beramal 10 hari pertama Zulhijjah, kecuali kamu berjihad dengan harta, dengan jiwa, dengan diri kamu, wang ringgit kamu, dan kamu mati tak balik rumah. Mati. Kamu mati syahid. Itu sahaja amalan yang boleh challenge pahala 10 awal Zulhijjah ini. Boleh faham maksudnya tu? Kalau kita berjihad, tiba-tiba hidup, balik ke melawati balik, dah lawan Israel, balik melawati, hidup kita, tak mati syahid. Jihad itu pun tak boleh challenge 10 punya hari pertama 10 Zulhijjah, 10 dalam bulan Zulhijjah ni, 10 hari pertama. Kecuali yang boleh mengatasinya berperang dan mati syahid, itu aja. Lain daripada itu semua tak boleh lawan. Kan itu satu nikmat sebenarnya untuk kita. Dan Allah pilih kita masih hidup ni dalam bulan yang saya sebutkan itu. Di saat, saya tak tahulah angka tepat, mungkin dah juta, mungkin cecah sejuta dah kot yang mati sebab Covid ni, ke lebih ke, wallahualam, seluruh dunia kan. Malaysia mungkin 100 lebih gitulah yang mati sebab Covid ni. Tapi nak sebut di celah-celah yang mati, tengok-tengok saya, tuan-tuan, ibu-ibu yang menonton live ni semua hidup lagi. Itu nikmat tuan-tuan yang kita kena ambil. Sebab bila kematian itu datang, habis dah. Bukalah dalam Quran, berlambak menimbun ayat-ayat yang Allah sebut penyesalan orang-orang yang dibangkitkan semula di padang mahsyar, menyesal masa itu. Dan sesalan pertama yang akan terjadi pada manusia ialah apabila mereka mati. Itu ulama sebut, bila mati je, benda pertama yang jadi pada si mati ialah menyesal. Bila dia nampak malaikat Munkar dan Nakir di alam barzah, yang Nabi kata hitam legam kulitnya, biru biji matanya, masa tu dia menyesal kan? Masa tu mayat tu menyesal, si mati tu menyesal. Oh, kalau beginilah garang, hodoh, ngerinya muka malaikat ni, aku tak minum arak atas dunia dulu.
Masa itu baru nak menyesal. Tak ada apa dah masa tu. Tunggu kena rembat dengan malaikat je lah jawabnya tak. Tak ada apa masa tu. Nak sesal-sesal pun tak ada guna dah. Jadi sebab itulah saya peringat diri saya juga dan kita semua, sementara nyawa kita ni masih ada, masih ada ruang, masih hidup, beramallah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, walaupun mungkin sedikit, walaupun sikit-sikit, tapi cuba istiqamah. Baca Quran dapat baca sikit-sikit pun tak apalah, daripada tak baca langsung. Zikir dapat zikir sikit-sikit pun alhamdulillah. Sedekah dapat sikit-sikit pun tak apa dah. Maksud saya itu lebih bagus daripada langsung tak buat. Kalau tuan-tuan, saya boleh sedekah banyak, itu lagi cantik. Saya boleh baca Quran banyak ustaz, tak apa, itu lagi bagus. Saya cerita ni yang kadar pertengahan, lebih baik daripada tak buat langsung, kan? Sikit-sikit pun tak apa dah daripada tak buat langsung. Itu maksud saya. Jadi peluang-peluang macam ni hanya datang sekali saja tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Dan kaedah yang selalu saya sebut di mana-mana, biar kita menyesal hari ni, biar kita menyesal sekarang semasa hidup, jangan menyesal di alam barzakh. Jangan menyesal dekat-dekat nak mati besok, sakratul maut. Jangan menyesal di padang mahsyar. Na'udzubillah, menyesal di dalam api neraka. Tak ada guna semua penyesalan itu. Kita nak menyesal, nak menangis, nak merintih, nak merayu, nak berdoa, nak munajat, nak bertaubat, inilah masanya. Selama kita masih hidup, ambillah peluang-peluang ini supaya kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Sebab itu wajib kita bersyukur bila Allah campakkan nikmat Islam ni dalam dada kita. Dan berdoalah ibu ayah sekalian, semoga Islam yang ada ini kekal sampai kita mati. Kita takut juga sebenarnya, kan? Ramai golongan yang murtad lah, apalah, macam-macam jenis lah sekarang. Na'udzubillah. Jadi ambil peluang itu, fahamkan betul-betul apa kehendak agama ni. Sebab kita ni orang Islam, agama ni agama Islam. Jadi orang Islam tak faham Islam tu masalah besar lah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu yang saya boleh share sedikit pada malam ini dengan SOP yang ada. InsyaAllah kita berhenti setakat ni dulu. Hadis tu saya akan baca insya-Allah bulan depan, hadis nombor 10 tu. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wala mahruman wala matruda. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah